Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan saya pun bukan seorang profesional ataupun pakar dalam bidang bakery ni. Tak ada. Saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada zero. Saya pun bermula daripada run business sorang-sorang. Saya pun bermula dengan menjaja secara offline sahaja. Dan itulah permulaan saya buat bisnes. Dan 5 tahun saya buat bisnes. Alhamdulillah, saya nampak impact dia tu. Apa yang perlu saya buat dalam saya punya bisnes, apa yang perlu aku bantu orang supaya orang lebih tahu lagi bidang bakery ni, supaya you all kata yang mana yang berminat nak buat kek, yang nak berminat nak dekorkan kek ni, dia tahu cara nak buat ni dan akan menyenangkan ataupun kata proses-proses untuk nak jadikan satu biji kek tu lagi cantik dan rasa kenikmatan tu hanya orang yang buat saja. Bila dia buat tu dengan hasil usaha dia, dengan apa yang dia tahu dan dengan info yang dia ada, ilmu yang dia ada, dia dapat buat dengan baik dan tambah pula dengan feedback terutamanya daripada suami, anak-anak dan family yang kata wow, bestnya, wow, tak pernah rasa kek yang sesedap ni. So hanya kenikmatan kita yang merasainya, orang yang buat saja yang akan merasainya. Okay, so Assalamualaikum, Waalaikumsalam. You type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live? Type kat komen dulu, clear ke tak? Alright, okay. Type kat komen dulu, clear tak saya punya live pagi ni? Morning, good morning. Alright, how are you today? Semoga you all pun dalam keadaan yang baik. Semoga you all pun dalam keadaan yang happy. Semoga you all pun dalam keadaan yang bersemangat untuk dibantu. Siapa yang join saya punya PJJ Ekonomi, jangan lupa live dengan saya malam ni deh. Saya akan buktikan, saya akan tunjuk dekat you all secara live apa yang berlaku minggu lepas. So saya dekorkan satu biji kek menggunakan buttercream. Dan saya untuk minggu ni sebab sebelum saya live tu saya tanya you all berapa harga benda lagu ni. So berapa harga yang patut kita keluarkan, modal berapa dan berapa patut kita jual sekiranya kita baru nak start buat bisnes, berapa sebenarnya harga dia, berapa. So ada yang kata 30, 40, 50, 60 pun ada. So saya akan buktikan, saya akan tunjukkan, saya akan ajar you all secara live malam ini, yang mana join saya punya group Norris Ekonomi deh. So live dengan saya malam ni pukul 9.30 malam. Alright, so untuk pagi ni saya nak share kat you all. Ramai yang tanya saya apa beza fresh cream dengan buttercream. Yang mana yang lebih okey menggunakan, adakah menggunakan fresh cream ke ataupun menggunakan buttercream? Okey, so macam mana cara penyimpanan dia? Adakah sama penyimpanan menggunakan fresh cream, penyimpanan dia adakah sama dengan buttercream? So benda ni saya nak you all jelas, clear untuk pagi ni, untuk saya share dekat you all. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat dekat you all, dan tak salah you all share juga dekat orang lain juga, supaya kita sama-sama berkongsi info, berkongsi tips dan dapat manfaat dia tu lah. Okay, so di sini sekiranya you all dah hasilkan dah kek you all dah
dah moist, dah okey dah. So of course lah kita nak biar kita kata nak hiaskan kita punya kek kita tu dengan topping-topping yang menarik So di sini kita boleh gunakan terutamanya yang basic main dia. Kecuali kata selain daripada cream cheese, you all boleh gunakan fresh cream dan buttercream. Okay, so untuk fresh cream ni best ke mana yang best? Kalau bagi saya, pendapat saya lebih sukakan fresh cream. Saya lebih sukakan fresh cream dan untuk dekor-dekor tu boleh kita menggunakan fresh cream. Tapi kalau sekiranya kalau kita nak biar warna tu warna yang dark, warna yang light macam tudung saya ni tak apa. Tapi kalau yang warna yang dark, warna yang terang, kita tidak boleh menggunakan fresh cream. Sebab fresh cream, dalam kandungan fresh cream mengandungi vanila, ada susu. So kalau you all buatlah warna setara mana pun, dia tidak akan warna tu warna dark. Contohlah you all nak dapatkan warna merun, tapi you all tidak boleh menggunakan warna yang you all tak boleh nak hasilkan warna merun tu. Sebab apa? Sebab bila kita menggunakan fresh cream, dia campuran, tahu tak? Kalau you all gunakan warna merun ataupun warna bright red ataupun red, you all tidak hasilkan warna yang dark tu. You all just warna light gitu je. Itu fresh cream lah. Tetapi kalau untuk kita nak warna dia tu warna yang dark, warna yang terang, kita kena menggunakan buttercream. Sebab kandungan buttercream dia tak sama dengan fresh cream. So di sini dia ada pro and con dia. Macam mana kata bila kita menggunakan fresh cream dan bila menggunakan buttercream. Okay, so kalau dia tanya saya, Noris, apa tu, kalau saya guna fresh cream ni berapa lama boleh tahan? Kalau saya menggunakan buttercream, berapa lama boleh tahan? Dan yang mana yang lebih relevan untuk saya gunakan? Adakah menggunakan buttercream ataupun fresh cream? Kalau bagi saya, dua-dua you all boleh gunakan. Dan dua-dua ni kalau you all tahu cara dia, fresh cream kita boleh bertahan lebih. Saya pernah buat rekod saya yang paling paling lama adalah 8 jam pakai fresh cream. Tetapi ada tapi jugalah. Itu yang rekod yang paling lama lah menggunakan fresh cream. Fresh cream dia bukan buttercream. So di sini di sini bila mana kita kata kita nak menggunakan fresh cream, tetapi untuk jangka masa yang lama kita kena menggunakan, kita ada brand-brand dia untuk menggunakan fresh cream untuk jangka masa yang lama. Contohlah adalah brand Everweek. Everweek sangat recommended untuk kita nak biar benda tu bertahan lagi lama lah. Terutamanya kalau kek tu yang untuk kek hantaran ke. So benda tu saya dah pernah buat dah. Kek hantaran saya menggunakan fresh cream dan dia bertahan lebih kurang 8 jam. 8 jam tak ada efek apa-apa, tak ada lembek, tak ada apa. So benda ni kita boleh buat sebenarnya, tetapi kita tidak tahu cara dia nak menggunakan fresh cream. Okay, macam kalau saya untuk macam biasa-biasa ni saya menggunakan Vivo. Vivo pun okey dah, berbanding dengan Value Pride lah. Value Pride ni dia cepat lembek. So bila cepat lembek ni efek lah kepada kek kita, terutamanya kek kita dalam keadaan duduk dalam suhu bilik. So bila dalam suhu bilik dia banyak kata efek yang akan berlaku. Terutamanya kalau suhu bilik tu keadaan yang macam mana, menguap ke, keadaan yang kalau macam bilik kita bilik yang berekon tidak ada masalah. Benda tu kata lagi bertahan lagi lama lah, walaupun you all menggunakan Vivo. Kalau you all menggunakan brand yang lama, kalau untuk lama pakai Everweek. Sebab Everweek dia memang bertahan. Kalau macam saya pernah buat sehingga 8 jam Everweek. Itu fresh cream lah. Tetapi kalau in that case, kalau untuk hantaran
untuk hantaran biasa orang akan guna buttercream. Sebab buttercream dia kata dia kalau silap guna ataupun silap letak buttercream pun akan menyebabkan dia akan efek macam fresh cream juga. Tetapi dia agak bertahan lagi lama lah sikit berbanding dengan fresh cream. So dia kata dia ada pro and con lah kalau kita menggunakan fresh cream dan buttercream. Okey, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Untuk dapatkan warna cantik yang terang kena perang berapa lama buttercream berwarna tu? Dia kalau untuk you all contohlah you all nak guna, you all nak warna dia warna royal blue ke, kalau you all menggunakan pewarna royal blue pun you all tidak dapat hasilkan warna yang betul-betul warna royal blue. Dia akan sedikit pudar sikit. Sebab apa? Sebab kita kata walaupun guna royal blue, you all pakailah brand tahu mana pun, memang dia tak boleh hasilkan warna yang dark royal blue tu. Kalau untuk you all nak peram dia, pastikan you all peram at least 1 atau 2 hari lah. Saya kata kalau nak warna tu warna yang dark, warna yang terang, memang dia kena peram 1 atau 2 hari. Lebih kurang. So you all tak boleh dedahkan you all punya buttercream tu. Pastikan simpan dalam bekas yang kedap udara ataupun you all simpan dalam mangkuk dan you all wrappingkan dia, letakkan di luar. Jangan letak di dalam peti. Bukan letak dalam peti dah. You all boleh letak kat luar je sahaja, biarkan dia, wrappingkan dia, nanti you all akan nampak lah dia punya warna dia tu memang makin hari makin terang, makin terang. Sama lah juga kalau you all nak buat warna hitam pun gitu juga. You all gunalah warna hitam tu, warna oil base ke, gel base ke, you all pakailah gel base mahal setara mana pun, you all tidak akan dapat warna hitam, warna yang dark tu. You all kena pastikan kena peram dia at least 1 atau 2 hari. Semoleknya 2 hari lah. Semoleknya 2 hari. Kalau 1 hari pun okey dah. Tapi tengok juga, bergantung juga you all punya buttercream you all macam mana. Kalau you all nak hasilkan warna yang dark, warna hitam menggunakan fresh cream, impossible benda tu you all nak dapatkan warna tu, tahu tak? Sebab itulah kalau you all perasan saya biasa untuk hiasan kek saya akan dekorkan fresh cream. Memang saya akan gunakan fresh cream, dan untuk dekor tepi-tepi corak-corak dia tu baru saya menggunakan buttercream. Sebab apa? Sebab saya nak hasilkan warna yang terang. Saya tak nak hasilkan warna light-light. Kalau you all nak buat warna light-light, yes, you all boleh gunakan fresh cream. Tidak ada masalah. Biasa orang gunakan fresh cream ni untuk warna yang light-light. Kalau macam untuk nak buat kek rainbow ke, rainbow kalau you nak buat warna muda-muda gitu. So benda tu dia kata dia boleh lah menggunakan fresh cream, overall fresh cream. Sebenarnya ni pun pernah saya tunjukkan dekat you all. Overall saya menggunakan fresh cream dekat saya punya kek saya. Hari tu saya buat kek rainbow. Kek rainbow memang overall sekali dengan bubuk apa semua, pelangi apa semua, saya menggunakan fully fresh cream. Tulisan pun fresh cream juga. So memang sangat penting lah kita kena tahu cara nak buat fresh cream, buat buttercream tu supaya hasil dia tu lagi cantik dan akan memudahkan bila kita ke next step. Selepas kita buat kek, selepas kita hasilkan kek tu, kita nak dekorkan dia. Bila kita nak dekorkan dia, pastikan benda-benda ni kena tahu cara dia, barulah kita boleh dekorkan. Tidak, kalau you all tidak tahu cara dia, kita punya buttercream ataupun fresh cream kita akan cepat lembek, tahu tak? So you all kena pastikan biar tahu dulu benda-benda lagu ni, cara penyimpanan dia, cara nak gunakan dia. So benda ni akan menyenangkan dan akan memudahkan kita bila kita nak dekorkan kek. Okey. Oh lelah tu. Okey. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pernah tepah untuk kek tunang, tak sampai tengah hari jadi cair dan hiasan jadi tak lekat, nak jatuh. Sebab apa? Sebab kita kata kita kena pastikan kek itu, kek biar dalam keadaan yang macam mana. Kalau anda katalah you all biarkan duduk dalam bonet kereta dalam keadaan yang panas, memanglah efek kepada kek kita. Kek kita ni dia tak boleh nak letak dalam bonet, tak boleh. Untuk jangka masa yang panjang. Dia kalau macam saya bawa pergi KL ke, saya akan pastikan saya pernah bawa saya perjalanan
of course lari 8 jam, 7 jam, 8 jam ke KL, daripada Kota Baru ke KL. So saya pernah bawa kek birthday 2 biji, 3 biji tak silap saya, dengan hiasan frozen, dengan patung-patung tu. Saya bawa pergi KL, tapi kena dalam keadaan yang elok lah, dengan kena pandai benda tu. Kalau kita tak pandai nak guna atau nak simpan dia, nanti akan efek kepada kita punya kek kita. Tak kira lah you all menggunakan fresh cream ke buttercream ke, you all kena pastikan kek you all tu penyimpanan dia lagu mana, barulah kek kita tu bertahan lebih lama lah. Alright. Sama lah juga kalau you all beli kek, you all beli secret recipe, tengok secret recipe, you all letak hantaran lagu mana kek you all, dia tak akan bertahan lama tau dah. At least 1 hingga 2 jam tu pun bergantung juga kepada you all punya pencahayaan ataupun sekitaran you all, tempat you all tu lagu mana, tahu tak? Secret recipe pun dia akan jadi lembek juga. Sebab apa? Efek tahu tak, persekitaran kita ni panas. So bila panas, dia agak tidak sesuai dengan kata didedahkan. Dia kena letak dalam peti, baru dia bertahan lagi lama lah. Okey, buttercream yang disimpan kat luar berapa lama ketahanan dia? Kulat. Tak kulat ya? Tidak berkulat. Ni buttercream saya 1 minggu nampak ni. Yang ni 1 minggu, yang ni yang ni saya buat minggu lepas, yang saya tunjuk dalam saya punya grup PJJ Ekonomi. You all jangan bimbang, dia akan stay molek. Lagi buttercream ni, bila you all tahu cara dia ataupun cara nak buat dia lagi lama kita simpan lagi sedap. Sebab dia punya tekstur dia yang baru dengan yang kita perang lama, dia lagi lain, berbeza. Sebab itulah kemenjadian you all tengok dia. 1 minggu pun saya punya buttercream dia tidak akan lembek, dia tak ada berair. You all tengok, mana ada berair, nampak? Dia tidak akan berair. Bila kita tahu cara dia, tidak ada. You all tengok deh. Ya, saya tunjuk dekat you all. Alright, nampak ni? Tidak ada berair. Tidak ada. Nampak? Tak ada berair. So benda ni memang boleh guna. Macam saya pernah simpan dia 3 bulan. Saya punya buttercream ni dia stay okey dan dia tidak akan berair bila kita tahu cara dia. Tetapi kalau kita tidak tahu cara dia, dia akan cepat berair dan dia akan cepat tengik. Dia akan cepat tengik deh. So simpan dia di luar saja, dalam suhu bilik je, tak perlu simpan dalam peti. Tak perlu. Alright. Tak perlu. Simpan je dalam suhu bilik dekat luar sahaja. Pastikan penyimpanan dia biar kedap udara. So dia akan memang best lah. You all boleh gunakan buttercream ni. Buttercream ni you all jangan bimbang. Sudah orang kata saya dah resepi tu, you all just follow je resepi saya. Jangan derhaka pada resepi. Sebab resepi tu memang yang saya hasilkan ni dia tidak manis deh. Tidak manis. Sebab saya tak nak hasilkan buttercream saya yang terlampau manis. Sebab kek kita dah manis dah. So bila kek kita manis, kalau buttercream kita manis sangat, memang orang kata tidak berapa ngam tahu dah. So bila terutamanya kek yang melibatkan sponge milk ni, dia sponge milk ni kita tak boleh, orang kata kita tak boleh nak sebab dia dah orang kata dia mari tu dengan lengkap, komplit tau dah. Sebab dengan satu orang kata tepung dia tu tepung yang dah siap dah. Dah ready made dah siap dah ada campuran gula. So kita tidak boleh nak macam mana aku nak kurangkan gula. Sebab apa? Sebab dia dah ada, dia kuantiti dia dah komplit dah tahu dah. So bila di situ kita tidak boleh nak asing gula, tidak boleh. Sebab dia dah komplit dah. Dalam tu ada dah gula-gula. So apa yang perlu kita buat di sini adalah kek tu kita tidak boleh nak kurangkan gula, tidak boleh. Sebab dia mari gitu dah. Melainkan kalau guna tepung gandum biasa, bolehlah kita nak adjust nak kurangkan gula. Dan di sini mainkan peranan untuk kita biar kita dalam kita punya kandungan kandungan gula dalam kita punya buttercream ni kita kena kurangkan. Kalau kita buat manis,
So memang tak terhandle lah kek kita. Sama lah juga fresh cream. Fresh cream tu didatangkan dengan komplit. Dia dah manis dah. So kita tidak boleh nak agak ataupun kita tak boleh dah nak buang dia, nak buang ganda sebab dia mari gitu. Dia datang mari lagu tu, betul. So bila mari lagu tu, kita menerima benda tu, tetapi kita boleh kurangkan benda lain. Macam contohlah, macam kalau you tengok saya dekor kaki, saya tidak akan sapu dia. Terutamanya filling yang saya letak atas topping tu, topping menggunakan fresh cream tu, topping cake tu. So saya letak fresh cream dan saya akan buat pakai piping bag dengan filling. Sebab apa? Sebab saya tak nak saya punya kek saya terlampau manis. Sebab itulah saya akan buat lagu tu. Kalau saya sapu dia, alamak cikgu, bye lah saya punya kek saya. Itulah. Kita kena tahu cara dia, macam mana aku nak kurangkan, di mana aku nak kurangkan. So benda ni bila kita kurangkan, ada tempat-tempat yang boleh kita kurangkan, terutamanya gula. So dia akan orang kata selarilah bedok. Kalau benda ni yang kita buat ni manis, kita buat menggunakan tepung ni, tepung sponge mix ni manis dah. Lepas tu kalau buttercream ni manis, you all rasa lagu mana? Tahu tak? So pastikan you all kena kurangkan. Dan saya dah memang yang ni memang standard dah saya buat. Memang standard dengan orang kata timbangan dia tu, dengan saya bagi dekat share dekat you all tu minggu lepas tu. Memang yang tu you all just follow je step by step benda tu. InsyaAllah you all memang you all yang akan rasa. Sebagaimana yang berlaku dekat saya punya group ekonomi bila saya bagi task minggu lepas, dan ramai yang dah buat dah buttercream, memang terbukti you are awesome lah. You are awesome dan you are memang saut cabaran saya. Task yang minggu lepas saya bagi adalah cara kata saya cabar you all buat buttercream. So memang ramai yang buat buttercream dan you are awesome. Sebab apa? Sebab you all saut cabaran dan you are orang kata you all dapat hasilkan buttercream yang memang cantik, tahu tak? So memang orang kata bila kita ni ada orang yang push kita, bila kita ni ada orang yang cabar kita, kita lagi nak buat. Sebab itulah kita kena ada orang yang boleh handle, ataupun kita kena join masuk kelas ke, kita kena ada group kita ke, supaya semangat kita ni biar orang kita tengok orang lain ni kita jadi semangat nak buat. Dan ditambah lagi orang cabar kita, orang push kita, kita lagilah bertambah semangat. Okay? Boleh tanya. Order. Alright. Assalamualaikum Nari. Saya dah buat kek keladi layer menggunakan sponge mix sedap sangat. Saya tak buat lagi. Ubi keladi ada tu tak buat lagi. Okey, selamat pagi. Nak tanya warna jenis yang sesuai untuk baking. Cuba bagi nama warna and nak cari ni. Nak tanya warna jenis yang sesuai untuk baking. Okey, untuk baking, you all boleh menggunakan Imaco paste. Boleh, tak ada masalah. Contohnya you all nak gunakan orange paste, orange Imaco, ataupun pandan paste, pandan Imaco. Dia beza dia adalah kelikatan dia je. Warna ataupun rasa dia tu lebih kurang je. Betul? So sama ada you all nak gunakan salah satu. You all jangan gunakan dua-dua. Pilih salah satu. You all nak pilih salah satu. Sama ada you all nak gunakan paste ataupun Imaco. Mana satu? Orang kata jangan gunakan dua-dua, sebab nanti kalau you gunakan dua-dua, dia terlampau, bau dia tu terlampau banyak sangat, nanti efek kepada kek kita, tahu tak? Sebab itulah kalau ada yang tanya saya, Noris, tak boleh ke saya letakkan Imaco ataupun paste dekat saya punya buttercream ataupun fresh cream? Kalau bagi saya itu bukan, tak sesuai. Bagi saya tak sesuai. Kalau bagi saya, baik aku letak dekat kek pada aku letak dekat topping, menggunakan topping
buttercream ataupun fresh cream. Sebab apa? Sebab nanti kita akan efek tahu dah. Efek kepada bau dia lah. Sebab paste ataupun Imaco ni dia bau. Bau dia tu dia tak sama dengan pewarna biasa. Dia tak sama. So kalau main kek kita boleh kita nak masukkan Imaco ataupun paste. Kalau macam topping buttercream ataupun fresh cream, just masukkan pewarna sahaja. Pewarna sahaja. Jangan masukkan Imaco. Pewarna sahaja. Okey? Salam Nori, resepi Nori memang terbaik. Anak-anak suka makan. Katanya sedap dan lembut. Rasa berbunga. Rasa berbunga hati. Ibu, bila anak-anak puji itu baru kek coklat mousse and vanilla sponge. Tak sabar nak buat kek cheese meleleh. So, nanti next week minggu ni, malam ni saya akan ajar you all cara pengiraan. Sebab minggu lepas saya nak you all biar nanti dia ada buah patuk tu. Patutlah. Gitu ke? Nanti tengok mana ni. Nanti tengok, wait and see apa yang akan berlaku malam ini. Saya siapa yang join saya punya grup PJJ Ekonomi. So iaitu pengiraan, saya akan tunjukkan dekat you all pengiraan tu. Saya akan selitkan sebab saya nak you all yang mana yang baru kata nak berjinak-jinak ataupun baru nak menerokai bidang bisnes terutamanya bakery ni. So benda ni saya nak you all pun boleh explore benda ni. Lebih kata lagi tahulah. So mungkin kata buat bisnes dulu, lepas tu baru kira no. Tahu tak? Jangan jadi seperti saya buat bisnes dulu baru kira, lalah kali tengok mula lepas tu kira balik. Sebab mana saya kata terlalu kira balik berapa tu, saya pun kira lah. Kira dalam hati ni dudak ni. Dudak apa sebabnya? Kalau untung lebih tak apalah, kita suka ke. Tapi kalau rugi terlampau-lampau. Kalau contohlah rugi kek itu adalah RM1. Tahu tak? Kita gini contohlah modal kita sebenarnya modal kita adalah RM6. Modal kita sebenar-benarnya. Tetapi kita pergi jual RM5. Rugi dah kita RM1. Itu sebiji. Kalau anda katalah you all buat 100 biji. You all dah rugi RM100 tahu tak? Itu satu jenis. Anda katalah satu hari you all buat 5 jenis. You all bayangkan di situ berapa kita rugi di situ. Memanglah sikit memang kita tak nampak. Memang sikit kita tak nampak. Tetapi kalau dah banyak dah, memang di situ kita akan nampak. Kenapa? Aku dah keluar, production aku banyak dah. Tapi kenapa aku punya account aku punya tak naik-naik. Aku nampak banyak dah. Bila saya kira-kira balik, keuntungan dia kata belum lagi 70%, tahu tak? Keuntungan dia hanya 20 sen. 20 sen, tahu tak? 20 sen, you bayangkan kalau 20 sen nak bayar elektrik dengan 20 sen ni, you bayangkan di situ lagu mana nak imagine dok lagu mana, tahu tak? 20 sen. Bukan RM2. 20 sen keuntungan. Bila keuntungan 20 sen, you nak backup lagu mana? You nak backup macam mana? You punya elektrik, upah, air, minyak kereta tu. Di sini memang you memang sikit-sikit memanglah. Pakai mentah lah orang jual ni. Tapi bila dah banyak, you nampaklah 500 aku rugi. You bayangkan kalau 1 bulan kita dah rugi RM500. 1 bulan kita dah rugi RM500. Sepatutnya kita untung RM500. Tetapi kita rugi RM500 1 bulan. You bayangkan kalau 10 bulan. Sudah RM5,000, tahu tak? Sudah RM5,000 saya kerugian. You bayangkan kalau 4 tahun. Bayangkan 4 tahun. Main nak kira betul. Dia tak boleh. Babak ngira ni. You bayangkan kalau 1 bulan saya dah rugi RM500. Kalau 12 bulan saya dah rugi RM6,000. Kalau
4 darab 12. Okey, 48 bulan. 4 tahun. Okey, 500 darab 48. Saya dah rugi, saya dah lost 24,000. Tahu tak? Daripada RM500 tu, saya dah rugi 24,000. You all bayangkan bila mana kita buat ni buat main-main gitu je. Tak apalah orang kata tengok orang jual lagu ni, kita jual lagu ni. Sedangkan kita dah kerugian di situ berapa dah tahu tak? Tahu? So memang you all tengoklah di sini bila mana kita tidak kira, kita tidak tahu nak kira lagu mana. Kita tak ada orang yang boleh ajar kita cara pengiraan. Memang tengoklah saya dah rugi 24,000. 4 tahun kot. Saya dah lost 24,000, tahu tak? Mana di situ? Tahu tak? Memang nampak sikit. Mula-mula tu nampak sikit. Alah, rugi 50 sen je. Rugi 50 sen lah. Tapi kalau production kita, of course lah, dari hari ke hari bertambah. Sebab permintaan dah permintaan dah bertambah. Customer kita pun bertambah. So di situ kita pun bertambah daripada 10 jadi 50, daripada 50 jadi 100. You all bayangkan kalau 50 sen kita dah lost. Kita lost 50 sen. You all bayangkan kalau 100 pieces kita dah lost RM50. Itu satu hari. Kalau 30 hari kita dah lost 1,500. Pero tu baru kata 1 bulan. You all bayangkan kalau 12 bulan. 12 bulan dah lost 18,000. Tahu tak? Dah lost 18,000. Oh my god. Tahu? So siapa yang nak dibantu, siapa yang nak kata buat kek ataupun you all buat bisnes kek ni, buat bisnes ni kena ada ilmu. Yang penting ada ilmu. Okey? Invest lah. Kalau you all nak cari ilmu, jangan berkira dengan duit. Invest untuk you all dapat impact dia tu, supaya you all tak loss sebanyak 18,000 satu bulan. 1 tahun. 18,000 1 tahun. You all bayangkan saya dah loss banyak dah. Dengan buat bodoh gitu je. Dengan orang main jual RM10, aku jual RM10. Orang jual orang tengok RM10 tak laku. Turun pula RM8. Tahu? Tak pendiri. Tengok orang buat gitu, buat. Tengok orang turunkan harga, turun harga. Buat bisnes bukan makin hari makin turun harga deh. Makin hari makin bertambah, makin naik. Harga barang makin lama makin naik. Bukan makin lama makin turun, makin turun. Kita buat bisnes makin lama makin turun, makin turun. So, kita kena buat bisnes makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Alright? Okay. Kan nak tanya apa beza fresh cream dengan whipping cream? Dia kalau fresh cream ni, dia sebenarnya fresh cream ni dia ada dua maksud. Dia kata you all non dairy dengan dairy. Okey, kalau macam fresh cream ni ada juga orang panggil whipping cream, tapi non dairy ada juga. Tetapi kalau whipping cream ni dia ada dairy. Okey, dairy ni dia bukan, dia tak sama dengan fresh cream. Sebab apa? Sebab dairy dengan non dairy pun beza dah. Non dairy. Okey, so kalau macam dairy ni, you all memang dia dalam tu dia tidak ada kandungan gula. Bila tidak ada kandungan gula, macam mana cara kita nak buat adalah kita kena masukkan kandungan gula. Contohlah kandungan gula tu macam mana? You all kena masukkan, contohlah you nak buat coklat. So you all kena masukkan coklat dalam untuk kita punya whipping cream. So benda ni you all untuk nak sapu dia, nak buat topping dia menggunakan topping premium, menggunakan whipping cream ni lah. So di sini you all kena campurkan
you all campurkan something untuk nak biar dia jadi manis. Faham tak? So whipping cream ni dia banyak kata banyak penggunaan dia. Banyak penggunaan dia. Terutamanya kalau kita nak buat topping coklat premium untuk coklat ganache. So kena gunakan, kena tambahkan dark coklat. Okey, kalau selain pada tu juga untuk nak buat inti, whipping cream pun boleh buat inti tau tak? Whipping cream nak buat inti macam mana? You all boleh campurkan dengan instant custard. Instant custard untuk kita nak biar instant custard tu dia dah complete dah. So dia dah manis dah. So bila dah manis dah, kita just campurkan dengan whipping cream supaya sebab apa kita masukkan whipping cream? Sebab main dia untuk kita nak campur dengan instant custard untuk kita nak jadikan inti, terutamanya inti Hokkaido, inti cream puff boleh. Sebab apa? Sebab dia kata biar dia jadi smooth molek. Sebab kalau kita tak campurkan dengan whipping cream, kita dapat jadi berketul-ketul. Terutamanya kalau kita buat tu pakai instant custard. So cara dia adalah solution dia kita kena campurkan whipping cream dalam kita punya instant custard tu, kita kacau-kacau dia tu. Ada saya share sebelum ni benda tu. So dia akan jadi dia comel molek, tahu tak? Dia comel molek. Kalau kita campurkan dengan whipping cream. Dan kalau kita campurkan dengan fresh cream, lagilah sedap kita punya inti kita tu. Alright? Gitu. Dan cara dia berbeza dia. Cara penggunaan, cara nak penyimpanan dia berbeza. Kalau macam whipping cream ni, dairy ni just letak dalam peti biasa je. Tetapi kalau fresh cream kita kena letak dalam freezer. Kalau yang belum diputar lah. Kalau yang dah putar dah kena letak dalam peti biasa. Okay? Alright. Kak, adunan buttercream berapa lama di suhu bilik? Penyimpanan dia macam mana ya bila dah bancuh? Okay, buttercream ni kalau you all tahu cara dia ni, kalau macam saya akan bagi tahu. Okey, simpan dia dalam suhu bilik kedap udara molek. Biar dia dalam bekas molek. Jangan bagi masuk angin. So dia akan bertahan lebih kurang 1 bulan. Okey, kalau 1 bulan ada yang dah buat dah. Saya ingat siapa dia hari tu dia bagi tahu dia buat dah, dia simpan 3 bulan. Still okey lagi. Sebagaimana saya simpan pun 3 bulan. Saya takut you all kejut lah. Jolo kau. Jolo tak jolo, you all jangan percaya saya. You all just buat je, simpan dia 3 bulan. Macam mana impact dia tu? Adakah dia berkulat? Kalau macam saya, tidak pernah berkulat buttercream ni. Tidak pernah berkulat. Okey? Dan tidak tengik. Jangan bimbang, tak tengik langsung. Dan dia akan sedap lagi lama sedap. Kita nak campur dengan roti pun sedap, krim pun sedap. Nanti saya akan tunjuk dekat you all lah. Krim buttercream ni nanti saya buat banyak sikit. Sebab tak cukup ni banyak ni. Nanti saya buat lebih sikit. Saya akan nak buat dengan Swiss roll, tahu tak? Sebab Swiss roll ni bila kita buat buttercream ataupun kita masukkan fresh cream, dia rasa bila buttercream kita tidak muak, you masuklah celah mana pun dia sedap. Tahu? So benda ni kalau you all pandai buat, you all boleh selitkan dekat Swiss roll. You all boleh selitkan, you all boleh masukkan dia punya buttercream ni untuk inti ataupun untuk dalih dia topping dalam kita punya Swiss roll tu buttercream. Okay? Alright. Nak tanya kalau buat kek mau untuk 8 biji telur boleh dapat berapa kilo? Yang ni saya dah ajar semua dah. 8 biji dia boleh dapat 2, saya 9. Yang tu memang standard sekilo plus lah. You all dapat 2. You all bayangkan, you all join saya punya PJJ 199. Saya bagi free lagi bantal 7 bintang. InsyaAllah nanti saya akan launch saya punya PJJ promo ni, gift untuk bantal 7 bintang ni. So benda ni you all dapat 2, betul? You all dapat 2. Satu kek ni you all bayangkan kalau satu adunan you all pandai buat, you all saya complete saya ajar you all dalam tu, tahu tak? So you all bayangkan satu adunan 8 biji telur you all dapat 2 biji kek yang bersaiz 9, 1 kilo plus deh, sekilo lebih. So macam kalau saya buat 1 kilo lebih pun saya just kira 1 kilo je. Yang lebih tu tak apa. Okay? So benda ni bila you all pandai buat, you all bayangkan kalau satu kek tu you all boleh jual RM80. Kalau 2 biji kek RM160 dah, tahu tak? You all bayangkan benda ni sekali ataupun 2 kali you all buat benda ni, memang you all balik modal dah lah.
Tahu? Jangan bimbang. You all nak balik invest yang you all laburkan tu, you all boleh balik-balik. Saya boleh berani jamin benda tu, tahu tak? Kalau you all buat tindakan lah. Kalau you all tak buat tindakan, saya nak jamin lagu mana. Tapi kalau you all buat tindakan, you all masuk kelas, turunkan ego, cari ilmu, invest untuk ilmu yang berganda-ganda. So benda ni you all akan dapat yang berganda-ganda. Saya berani jamin you all hanya 1 atau 2 kali je you all buat, you all dah balik modal. Tahu tak? Ini kan ekonomi. Expert pun dah balik modal lama dah. Expert yang join expert sebab apa? Sebab expert yang balik modal lama, dia balik modal dah sebab apa? Sebab dia pandai dah buat kek coklat. Dia dah pandai dah buat kek premium. Dah pandai dah semua. Lepas tu saya ajar pula cara nak buat marketing. Bila saya ajar cara nak buat marketing, of course lah dia ada customer. Of course lah benda tu orang nampak dia punya bisnes dia. Di situ kita memainkan peranan kita sebagai business owner. Macam mana kita nak bagi menampakkan kita punya bisnes kita. Tak kira lah you all bisnes apa saja, you all kena bagi nampak dulu. Di situlah saya sebagai yang mainkan peranan untuk saya nak ajar you all. Sebab itu kata result tu saya dah dapat dah, so why not saya share dekat you all. Cuma di sini saya tidak boleh bagi free. Sebab apa free ni? Free ni orang tak appreciate, faham tak? Saya nak you all kata invest benda tu untuk kebaikan you all. Sebab saya nak komitmen you all. Komitmen. Sebab kalau you all tak ada komitmen, you all rasa macam alah benda free lah, tak apa, bila-bila anytime. Benda tu, tahu tak? Sedangkan ilmu tu you all memanglah you all kata anytime you all boleh sebab benda free kan. Tapi ilmu tu sangat berguna dekat you all. Sebab ilmu tu ilmu betul. Ilmu yang sahih. Tahu tak? Ilmu yang ada testimoni, yang ada result. Siapa yang ada result? Saya sendirilah result, tahu tak? Saya sendiri yang ada result. Dan why not saya kongsikan dekat you all. Tak salah benda ni. Apa yang saya dapat, saya nak you all pun dapat kemanisan tu. Saya nak you all pun orang PM, tahu tak? Orang WhatsApp you all, saya nak dapatkan benda ni. Saya nak dapatkan benda ni, tahu tak? Sampai saya punya tim saya jeng, tahu tak? Telefon memang jeng. Tim saya memang semua semua memang kena ada laptop lah. Sore-sore memang kena ada laptop. So kalau macam tim saya yang baru, kalau masuk dalam saya punya jadi tim, memang saya kena sediakan laptop. Saya memang Noris yang akan sediakan laptop untuk tim-tim yang masuk dekat saya punya company lah. Memang saya akan sediakan. Okay? Saya akan sediakan laptop. Sebab apa? Sebab tak boleh jeng telefon. Telefon gunalah setang mana pun jeng, tahu dah sebab apa? Sebab masuk sampai ada kata Noris, saya ni lama dah masuk grup Lovers Noris. Tak approve. Nak you all kena sabar, tahu dah. Bukan sore dua. Kalau sore dua lalu saya boleh approve, tahu dah. Masalah lo ni main dengan kalau satu hari yang nak join Lovers Noris tu free of charge tu, main dengan 1,000. You all bayangkan nak kena tengok dulu, nak kena key in dulu, banyak benda prosedur benda tu, tahu tak? Sama lah juga you all join saya punya PJJ. Noris Ekonomi Premier dengan Expert. You all upload, saya bagi tahu ke? You all buat benda tu dan hantar post dekat saya punya grup. Ada yang kata Noris, saya ni post lama dah ni, tak ada pun, tak nampak pun gani-gani. Sabar, tahu tak? Sebab tu lah kalau you all nak fast action, fast result, of course lah melalui expert saya boleh bagi terus, tahu tak? Expert kata saya boleh bagi terus sebagaimana semalam. Memang saya boleh bagi terus sebab dia dah memang direct dengan saya. So you all ada masalah apa, you all kena direct dengan saya lah. Direct dengan saya, tahu tak? Sebab apa? Sebab masalah you all tu saya nak bantu masalah you all untuk you all keluar daripada masalah tu, dapat selesaikan masalah you all, tahu tak? Macam semalam yang join saya punya group expert, dia tanya saya, Noris, saya nak buat lagu ni, customer dah beli dah. Of course lah, bila kita dapat hasilkan kek yang memang menepati cita rasa orang Asia ni, dia akan repeat, tahu tak? Repeat, tahu tak? Saya memang bukan kata kita menjaga regular customer kita. Daripada saya mula-mula buat bisnes sampai sekarang, customer still setia dengan
saya mencari. Sebab apa? Sebab dia nampak kelainan yang dihasilkan oleh Norris tak sama dengan orang lain. Dan tak salah saya share dekat you all. Saya nak you all pun dapat impact dia juga tu, tahu tak? Saya nak you all orang beli. Orang beli, orang repeat, tahu tak? So benda ni bila orang nak repeat, of course mula-mula dia beli kecek dulu. Lepas tu, saya tak nak kecek, tak pandai nak kecek. Okey, saya nak besar. So bila nak besar, dia akan jadi macam, aku nak buat lagu mana Nak buat lagu mana? Di situlah saya memainkan peranan. Okey, akak kena buat macam ni. Saya bagi 2 choice. Akak nak buat macam mana? Akak nak buat yang besar untuk sekali adunan, ataupun akak boleh buat untuk satu adunan buat 2. Tapi guna-guna hak ni dengan standard lagu ni gini. Lepas tu dia berkata, oi, siap ada pilihan lagi. Di situlah. Sebab itulah kita kena ada orang yang guide, ada orang yang coach kita. Barulah kita tahu, okeylah, saya pilihlah pilihan yang kedua. Sebab nampak pilihan kedua lebih senang dan memudahkan saya. Sebab saya tidak ada kuku saya besar. So di situ kita nampaklah faham tak? Sebab itulah kita boleh orang kata boleh nak bertanya direct terus. Kalau you all join saya punya expert, memang you all direct terus dengan saya. You all tanya, okey, lagu mana cara nak buat page, macam mana gini. So benda ni saya, okey, akak kena buat lagu ni. Okey, sama lah juga, tahu tak? Saya kalau group expert tu memang Nik Salwati yang paling banyak lah bertanya. Memang saya akui lah. Sebab itulah saya ingat dia. Sebab apa? Sebab dia sentiasa bertanya, tahu tak? Sebab dia tahu apa kekurangan yang patut dia perbaharui dan dia patut dia baiki benda tu. So bila di situ saya Nik kena buat lagu ni deh, buat lagu ni. Kena tukar lagu ni. Kena tukar lagu ni kok. Okey, saya take note. So benda tu tahu tak? Benda tu bila kita kata kita belajar daripada kesilapan tu, bukan kata kita akan sentiasa buat silap. Lambatlah proses dia, tahu tak? Bila kita belajar daripada kesilapan, kita nampak, betul lah juga dia kata lagu ni. Sedap awak lagu ni. Aku buat lagu ni lah. So benda ni tahu tak? Okey. Saya bagi lagi tajuk kalau you all yang kata nak cabar diri you all buatlah. Okey, awak nak buatlah lagu ni, tajuk lagu ni, buat lagu ni gini. So benda tu, jolo lah, tak terfikir pun tajuk lagu ni. So di situ kita ada lah, tahu tak? Macam saya diberi kelebihan oleh kata saya ada tim yang cukup luar biasa untuk bagi kata support dekat saya. Saya pun boleh bagi support dekat tim saya. So give and take lah benda tu. Alright. Saya nanti saya sedia membantu you all, jangan bimbang. Kita buat sampai jadi, sampai dapat hasil dia. Dan hasil dia tu you all yang dapat, bukan saya yang dapat. Saya kata rasa puas lah. Sebab saya boleh bantu, okay? Saya boleh naikkan you all punya, kata pecahkan. Saya bagi tahu explain dulu. Okey, siapa yang pecahkan dah 1,000 yang pertama untuk 1 bulan. Okey, dah ramai dah yang pecahkan benda tu. Okey, ada lagi lah seorang 2 yang belum pecahkan 1,000. So benda ni bila nampak, okey, benda ni okey. So lagu mana nak buat? So minggu ni banyak benda yang saya akan bagi dan saya akan bagi task lah. Saya akan kata you all biar kembang sikit kepala otak tu, dan you all boleh gunakan apa poin-poin yang saya nak bagi tu supaya bermanfaat dekat you all punya business you all lah. Alright. Lepas buat bunga kena simpan peti ais ke sebelum hias atas sikit. Macam saya akan buat bunga lalu siap-siap, lalu letak dalam peti, lepas tu nak dekor baru saya buat. Kalau macam sebab kita kata kalau kita expert ataupun kita ni boleh duduk dalam keadaan yang waktu dingin, alhamdulillah. Waktu dingin tak ada masalah. Waktu dingin dok. Waktu yang pukul 5 pagi, kita ni 5 pagi ni baru rasa macam nak bangun, malas lagi ke. So itu waktu yang sangat sesuai lah untuk nak mendekorkan kek. Terutamanya kalau nak dekor pakai bunga-bunga, nak buat bunga rose ke, bunga yang memang memerlukan kon dia. So benda tu memang agak rumit sikit lah. Tetapi boleh je, tak ada masalah. Cuma dia ada solution dia lah, macam mana cara. Ada setengah tu dia buat terus letak atas kek, tak ada masalah. Tapi kalau jenis kita ni jenis slow, lambat, so better letak dalam peti dulu baru keluar, lepas tu baru dekor. Macam kalau saya buat lagu tu sebab cepat, tahu tak? Kita je buat kek je, letak, lepas tu buat daun, siap. Okey. Berapa yang PJJ untuk belajar buat buttercream? Saya tidak ada macam, okay, you all nak belajar cheese meleleh saja. No, saya tidak ada lagu tu. Saya ada
package dia. Saya ada satu set dia, tahu tak? Sebab kalau you all belajar cheese meleleh saja ataupun you all belajar buttercream, kit you all lagu mana? Kit you all tu. Saya nak tanya kit you all lagu mana? Faham tak? Kalau kit you all tu jenis batak, muaklah letaklah cheese meleleh kau, buttercream kau, duduk batak situ lah. Tahu? Sebab tu lah saya buat komplit. Saya nak biar ada juga main dia adalah kek. Faham tak? Biar daripada kek itu you all belajar. Okey, aku pandai dah. Okey, aku buat buttercream. So di sini you all complete benda tu. Untuk detail you all boleh WhatsApp terus dengan saya deh. Siapa yang join saya punya PJJ untuk promo untuk kali ni, you all dapat free bantal 7 bintang. Bantal hotel yang bertaraf 7 bintang. Alright, dapat free je. Kak Nori, saya nak tanya tepus Pashmi tu nak buat cara Kak Nori tu apa-apa brand pun tak apa ke? Dia brand, masalahnya kalau kat kedai kat rumah saya ni, area rumah saya dia ada 2 je tahu tak? 2 je. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Dia ada 2. Saya tak ingat dah. Dia tak ingat dah. Dia sebab saya tak berapa nak cakap mana. Saya tengok Pashmi okey jalan dah. Sebab apa? Sebab saya gunalah gapo pun asal kau nama dia Pashmi jadi betul. Tapi kena tahu cara dan teknik dia lah. Kalau tahu cara, insya-Allah benda tu you all dapat buat lah. Alright. Buttercream tu mix sekali dengan gula, lepas tu boleh simpan ke? Boleh, tak ada masalah. You all tak perlu pun. Ada tanya, Nori, saya bimbang ni letak dalam suhu bilik ni. Nori dah kata dalam suhu bilik. Saya letak dalam suhu bilik ni, tahu tak? Ni baru seminggu. Aku perak lagi 2 minggu. Aku perak lagi sebulan. Tahu? Ni baru seminggu. Ni baru seminggu, tahu tak? You all nampak? Tak apa. You all nampak lagu ni ke? You all nampak lagu ni? Okey, apa sambil saya tunjuk kat you all. Okey, bila mana buttercream, bila kita simpan dia akan jadi macam berketul-ketul gitu kan? Okey? So, bila berketul-ketul lagu ni, ambil sikit sudah apa more ni. Okey, bila berketul, you all pastikan buttercream you all dalam keadaan yang sharp macam ni. Dalam keadaan sharp macam ni. So, you all must letak dalam ni. Kalau contohlah you all nak gunakan sikit sudah lah. Saya weh. Okey? You all jangan bimbang. Benda ni bila kita tahu cara dia, mudah nak tidak kan? Okey. So, you nampak dah. Bila memanglah dia nampaklah berketul-ketul. Nampak tu, dia nampaklah berketul-ketul. Tapi jangan bimbang. Jangan bimbang. Jangan bimbang. You all kacau dia. Kacau dia. Kacau gini beh dok. You all nak gunakan buttercream ni, you all kacau. Kacau. Daripada berketul-ketul tu, you all nampak di sini, dia akan jadi shiny. Dan you all jangan bimbang. Benda ni dia akan menjadi berketul-ketul dah. Dan tambah pula you all nak buat colouring. Okey, contohlah you all nak buat colouring. Nak buat colouring apa? Colouring warna tengok Okey, bila mana you all contohlah you all nak buat colouring warna merah. Okey, saya masukkan warna bright red. Saya sebab bright red ni dia warna dia dark, tahu tak? Warna dia cantik kejadian dia. So bila di sini kita akan masukkan warna colouring kita adalah warna nampak warna dia adalah warna bright red. Saya masukkan warna bright red ni. Ni warna apa? Bright red. Nampak ni. Tak nampak lagi, tak tahulah. Tu macam molek. How? So, bila gini nampak ni. Okey. Warna dia akan jadi pudar gini. Kalau you nak warna dark, you kena peram dia. You kena peramkan dia. Nampak? Okey, you all letaklah setengah mana pun. Saya pun pelik lah you all. Contohlah saya buat banyak dah. Saya letak banyak ni. Ada you all nak warna warna dak-dak. Kalau nak warna dak-dak, mungkin kena perih. Tahu tak? So, you all letaklah setengah mana pun. Dia stay warna dia tak akan jadi warna yang memang betul-betul dark molek dah, tahu dah. Dark molek ni maksud dia gini deh. Sekejap saya tengok. Dia warna dia ni pun baru lagi ni saya brown ni. Nampak ni. Warna dia warna dark. Aduh. Sama lah juga warna pink kau ni, tengok warna pink. Dia payah tau dia nak jadi warna pink. Dia kena peram. Baru dia jadi warna pink. Warna hitam ni, warna hitam ni.
Hitam ni, you all kena peramkan dia. Barulah you all jadi warna dia tu. Oh, warna ni lagi lah tahu tak? Warna biru. You kena peram. Kena peram. Barulah dia jadi warna. Kalau macam tu lah ni deh. You kena peram dia. Biarkan dulu. Baru dia akan jadi warna merah yang warna dark tu. Akak dah cuba buat kek sponge mix menjadi alhamdulillah. Thank you. Okay. You jangan bimbang. Walaupun benda ni nampaklah berketul-ketul, tapi bila kita hasilkan dia masa mula-mula tu, okey. Dia you all kena tengok you all punya tekstur dia ni adakah berpasir-pasir, berketul-ketul. Bila berketul-ketul memang kena lah. You all kena pastikan jangan berketul-ketul. Kalau berketul-ketul memang tak berapa nak okey. Tahu tak? So, kalau okey tu, you all letak dalam bekas ni, you all letak. Lepas tu, biarkan dia. Seminggu ke 2 minggu ke, dia akan jadi, memang dia akan jadi nampak lah berketul-ketul. Gini nampak oh. Tak terurus nampak. Tapi jangan bimbang. You all masukkan benda ni, you all kacang macam saya buat ni. Lepas tu, letak lagi lah dalam piping ke. You all nak letak dalam piping pun boleh. Saya tak tidak buang tahu tak. Kena sudah aku ni. Saya tidak buang. Saya tidak buang dek saya punya saya punya warna-warna ni sebab saya nak guna benda ni tahu tak. Banyak tahu tak. Macam-macam warna saya ada ni. Sebab saya perang. Bila saya perang gitu warna dia tu macam warna dark lah. Okey? Kalau nak kek 2 kilo tepung mix sponge kek telur minyak angai berapa ya Noris? Yang ni sebab you all kena tengok tahu tak? You all kena tahu cara dia permulaan tu. Mu tak buat gas sekarang lagi lepas tu mu nak tiba-tiba nak 2 kilo. Memang tak lah. Anggaran tu kita sendiri kena buat. Kita kena sendiri tentukan. Saya ni nak tanya orang. Memang orang tidak akan bagi tahu tak? Tidak akan bagi. Cara dia lagu ni deh. You all mula-mula tu dia buat dulu. Terah dulu buat 250 gram atau 300 gram. Sebelum ni ada saya ajar dah. Tengok balik. Mu tak jumpa. Memang mu tak jumpa. Mu tak carilah tu. Kalau tak jumpa tak cari. Orang lain boleh cari jumpa je. Apa kita cari tak jumpa. Tahu dah sebab kita malah nak screw. Malah nak tunggu orang suruh nak bagi. Tunggu bagi. Okay. So you all kena apa yang you all perlu buat adalah contohlah you all nak dapatkan kek 2 kilo ni kan. Kek 2 kilo. Saya nak you all berfikir. Sebab kalau saya bagi gitu, you all betul lepas ni tanya pula. Dia tanya pula aku, dia tanya pula. Gitu tahu tak. So lagu mana cara dia adalah you all buat dulu hak 300 gram. You all buat 300 gram. Berapa gram yang you all dapat tu? You all buat siap tu berapa gram? Berapa kilo ataupun berapa timbangan dia? Timbang dulu berapa? Kalau timbangnya dia adalah sekilo bermakna dia 1 gram lah. Kalau tak cukup bermakna lebih lagi lah. Gitu. Ni tak boleh kalau bui bagi gitu, lah kali you nak bagi pula. Lagi banyak nak bagi. You nak benda hok boleh jatuh ke riba. Dia nak gini deh. Buka pintu kak. Kata bing jatuh duit. Kalau boleh tak say duit sia-sia. Demand pula. Nak duit 100, nak duit RM50. Duit sia-sia tak say. Duit say tak say. Supaya anak buah saya tak say. Duit sekalian tak say. Dia nak duit berapa? Kalau kita tunjuk RM10, RM50. Yalah, akah lah dia nak RM50. Dia pun tahu ke? Sama lah juga. Tapi kita kalau kita tak usaha benda tu, you all rasa benda tu akan jatuh ke? Tidak akan jatuh. You all jangan duduk expect lah benda tu orang nak bagi, tahu tak? You all kena mencari dan kena banyak bertanya. Kalau tak jumpa kena cari lagi. Masalah lah ni ada buah M, tahu tak? Buah M. Bila ada buah M ni, memelah. Buatlah gapo-gapo pun kalau ada buah M tak jadi. Tak jadi kawan, tahu tak? Dia kena ada buah art. Baru dia jadi. Dia kena ada buah art baru dia jadi. Kalau ada buah M tu memang tak jadi. Okey, bestnya cara-cara sharing. Baru masuk kau. Jangan lupa share, jangan lupa follow saya punya page. Semoga apa yang kata saya sebersedikit lah. Sebersedikit you all dapat manfaat dia tu. Tak apalah sedikit, tetapi benda tu akan dapat efek dekat you all. You all tengok benda tu dan insya-Allah you all dapat kata kesilapan yang lalu aku tak sedar ulang kesilapan yang lalu. Aku nak lain lagi. Okey.
Alright. Buttercream dengan fresh cream tu, saya just ajar buttercream. Fresh cream memang tu. Tapi saya tengah fikirkan saya nak bagi ketiga-tiga fresh cream ni lah dalam saya punya PJJ. Sebab ramai yang tak pandai nak buat tahu dok. So saya nak you all simpan dalam tu. Tapi nanti tengok dulu lah. Nanti saya bincang dengan tim saya macam mana. Okay, saya akan buat video ke gana ke. Dulu tengok dulu, saya bincang dulu dengan tim saya macam mana. Alright. Kalau guna tepung vanilla sponge mix tu boleh ke letak coklat barberry? Tepung vanilla sponge mix. You all Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Istighfar dah. Dia tepung vanilla sponge mix tu. You all tidak nak warga pun letak coklat berry-nya. You all letak ke lain dah ada. Kalau nak jadi kek tu jadi koko, you all tak boleh letak. Oh ya dah letaklah sebut koko. Kau you all beli kalau tak saya nak guna, tak saya nak tapa ke apa, you all pergi beli coklat sponge mix. Dia ada dah jual kat kedai. Untuk coklat bar ni ataupun you all nak untuk topping boleh. Tapi kalau untuk ni tak berapa nak kena tu. Sebab apa? Sebab dia berat tu. Bila berat kalau kek you all memang tak jadi pas ni. Tak jadi tu. Alright. Untuk kek red velvet yang mana lagi sedap? Buttercream ke fresh cream? Dia kena cream cheese. Cream cheese. Red velvet dia memang cream cheese. Tapi dia kata kalau macam saya campurkan dengan fresh cream sikit sebab dia rasa macam rasa cheese tu dan rasa ice cream tu. Lagi sedap dia punya. Alright. Warna ada oil base and water base. Saya tak faham dari segi penggunaan dia tu. Sesuai untuk masakan bakar atau kukus. Boleh mana-mana boleh. Boleh tak apa. Mana-mana apa boleh. Saya tak kira. Saya biasa saya akan buat oil base lah. Gel base ni mahal weh. Gel base kecil tu pun RM7, RM8 dah gel base tahu dah. Ni besar ni baru RM8. Besar ni baru RM8 ni. Tahu. So kalau macam saya letak kalau dalam kek saya guna oil base lah. Saya guna oil base. Okay. Tengok hari Khamis ni insya-Allah doakan saya ada ruang masa sikit untuk saya share kat nanti hari Khamis tengok saya buat kek rainbow. Tengok kalau keadaan masa saya mengizinkan insya-Allah saya share. Alright. Salam Nori nak tanya kalau fresh cream yang kecil 200 atau 250 gram boleh buat untuk berapa biji kek? Dia kata nak tanya kalau fresh cream yang kecil 200. Dia tak ada fresh cream kecil, dia standard dia. Dia standard. You all tak tahu lah tempat you all. Kalau tempat saya ni kecil waktu ada kecil-kecil kecil tu. Dia standard kalau macam kalau tempat saya memang tidak ada dah jual kecil tu. Dia waktu Rich, brand Rich tu dia ada lah kecil tu. Tapi kalau brand-brand lain dia besar. Dia standard dalam 900 gram ataupun 1100 gram lah. Dia 900 dan ke atas lah dia standard. Kalau macam kecil tu kalau you all baru-baru nak berjinak dia makan banyak sikit lah. Dalam satu biji kek boleh, tak ada masalah. Boleh je. Satu kek tu okey 200, 250 gram, 300 gram. Hok besar saiz 9 tu boleh. Yang ni. Sebab dia banyak kalau you putar dia, pandai putar dia dapat banyak. Bila dapat banyak tu satu biji kek ada lebih lagi kalau you pandai buat. Ada lebih lagi. Alright, sebab saya guna sikit je. Kalau macam saya guna suku ya. Kalau macam kalau kek besar ni saya guna tengoklah separuh saya boleh buat 2 biji atau 3 biji kek. Alright. Kek gapo hok duk viral lah ni? Viral pula dah. Kita ni tak minat mana hok viral ni. Sebab apa? Sebabnya kita fikir long term hok viral ni sementara aja. Mu nak kau utuh mentah, kau nak kau utuh lama. Nak kau utuh tu bila lama kau mentah. Viral ni mentah tak ada. Kalau akak rasa aku nak jual tai-tai ni je, aku nak buat tai-tai ni je, malas nak buat apa semua. Ikutlah. Sebab pendirian orang masing-masing tak sama. Macam saya tak suka viral ni. Saya tidak suka. Tetapi disebabkan nak belajar juga, okeylah saya bagilah kek tornado aku bagi. Nak gapo lagi? Tahu? So benda ni dah ada dah. Cuma kita je tidak pandai nak gunakan. Okey?
Makan nasi dulu tu okey. Tak makan gambar lagi ni. Mentah lagi lah. Sudah. Instacasta. Pergi beli kat kedai. Pergi beli. Ada jual. Pergi beli. Tapi mahal sikit lah. Dia mahal sikit. Instacasta ni. Instacasta tu you all kata hot ni memang boleh digunakan dalam kita punya kek kita lah, kek ataupun Hokkaido. Guna kalau macam saya guna Instacasta lah. Saya tak tahulah orang buat Hokkaido kenapa dia jadi keras, kenapa dia punya inti tak berapa nak sedap. Saya pun tak not sure benda tu. Saya malah nak fikirlah bukan orang buat ke. Bukan kita nak ayat kita ni okey, tapi bila orang kita buat ni, kita buat tu sedap kita makan tu boleh rasa dengan tekuk kita. Mula-mula kita boleh makan. Of course lah kita nak bagi kat orang lain makan. Bila orang lain makan, dia kata sedap. Bila orang lain makan, orang sedap. Of course lah benda tu dah terbukti. So, kalau kita ni tekuk kita ni tak sedap, murah semua nak boleh bagi kat orang. Memang tak lah jawapan dia. Tahu dah itu siapa lah. Dia Instacasta ada jual kat kedai. Ya dia saya nak Instacasta. Tapi kena tahulah cara dia guna lah. Kalau tak tahu tak boleh juga. Buatlah kek kau apa kak. Buatlah. Buat kek comel sikit. Biar ada apa tu, biar ada bunga-bunga ke atas dia. Baru comel sikit. Cupcake ke, tapi cupcake tu biar ada kating-kating ke, comel juga. Invest ilmu tak rugi walaupun mahal. You all bayarkan invest, you all invest dia. You all baru sikit lah invest. Saya invest banyak kot. Saya invest banyak, tapi saya fikir untuk long term. Saya fikir untuk aku boleh gunakan untuk aku punya bisnes. Aku boleh gunakan untuk aku kata aku punya lagi mana aku nak long term aku punya bisnes aku. Biar lagi ke depan. Lagi mana aku nak buat tahu tak. So benda ni biar walaupun kita ni kita tak adalah ketinggalan zaman. Faham tak? Kita buat bisnes walaupun dekat rumah tak adalah ketinggalan zaman, jauh pada orang. Biar depan pada orang, jauh pada orang ke depan, bukan jauh pada orang ke belakang. Bila jauh pada orang ke depan, kita rasa macam orang tak nak ambak dah kita. Payuh nak ambak, tahu tak? Payuh nak ambak. Kalau sikit-sikit. Sebab itulah saya ajar you all cara nak buat pay. Sebab saya tahu. Dan saya garanti punya tempat you all tu, kalau dekat Kelantan ni boleh kira lah. Boleh kira dengan tangan berapa orang yang onlinekan bisnes dia dengan cara yang betul. Boleh kira sangat-sangat. Saya boleh nampak. Saya boleh tahu benda ni. Tahu tak? So, saya boleh kira, okey, berapa? Okey, dia ni di ranking pertama. Aku di ranking kedua. Okey, macam mana aku nak pitah dia? Benda tu tahu tak? Tapi kita pitah dia, kita kata kita ambak dia, kejar dia dengan cara yang sihat macam mana. So benda ni bukan kita, aku nak ambil apa, nak kau dia punya customer dia. No. Kita ada cara kita. Bukan kata, aku nak ambil terus, ambil kau customer dia, ambil kau follower dia masuk dekat anda. No. Kita ada cara kita. Tahu tak? Okey, bersaing secara sihat. So, saya tahu tempat you all, sebab tempat saya memang saya boleh kira lah berapa orang yang onlinekan bisnes dia, berapa orang yang ada page dan ada follower lebih daripada 10,000. Boleh kira benda tu, tahu tak? So, benda tu saya why not? Okay, yang orang kata benda tu, orang kata baru sore dua dekat saya ni, why not saya pun nak suruh you all pun, biar you all orang yang pertama onlinekan you all punya bisnes di tempat you all. Biar you all lah dulu, tahu tak? Bila you all dulu, orang tidak boleh nak kejar dah. Faham tak? Orang kata lah ke mana. Macam saya ni, mu tak bimbang ke persaingan mu ni ramai, ada apa semua, nama keseh apa semua. No, saya tak bimbang. Sebab apa? Sebab saya tahu apa skop bisnes saya. Saya tahu apa yang perlu aku buat untuk bisnes aku. So benda ni saya tidak bimbang dan saya tidak khawatir benda ni. Bila kita ada ilmu, memang kita akan rasa aku kena buat gini, aku kena lebih advance lagi, aku kena buat gini. Sebab itulah kita setiap masa, macam saya setiap masa kena guna ni, tahu tak? Okey, kepala otak ni kena guna semolek-moleknya. So benda tu orang kata bersaing secara sihat. Bukan kata persaingan ada dah. Orang nak buat gun ni, aku buat sikit. Sebab apa? Sebab you all fikir benda tu
Aku buat kau ni, orang tiru kau ni. Aku buat kau ni, orang tiru kau ni. Aku buat kau ni, orang tiru kau ni. Mu tu duduk tengok kesalahan orang apa semua tu. Ayah jangan tengok kesalahan orang. Jangan. Kita ni sebab kita tidak ambil pendekatan, kita tidak ambil cara ataupun solution macam mana aku nak biar orang tidak kata tidak meniru aku dengan kata tiru pun dia tidak boleh tiru 100% benda tu, tahu tak? Dia tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita dah advance dah. Kita lebih advance. So bila kita advance, bila kita lebih advance, okey? Bila kita lebih advance, payah dah. Orang nak kejar dah, payah. So why not saya share dekat you all? Tak salah benda ni saya share, tahu tak? Dan of course lah saya share dekat saya punya group expert. Sebab yang itu yang dia nak commit dengan saya. So tak salah benda ni, tahu tak? Tak salah saya share dekat you all. Sebab saya nak you all dapat impact dia tu. Saya nak you all orang yang pertama online kan bisnes you all dengan cara yang betul. Orang sekarang ni gunakan platform Facebook. Tapi Facebook pun cara dia tak berapa nak betul, faham tak? Tak betul. So benda ni why not saya perbetulkan benda ni supaya you all tidak duduk ditakut lama guna hak tu je platform. Sedangkan kita ada platform Facebook juga, tapi Facebook kita adalah page, bukan Facebook personal. Bila Facebook personal, you all buat bisnes memang meninggal lah. Meninggal. Alright, kalau nak kongsi apa yang kita buat, macam mana nak tekan apa? Kalau nak kita kongsi apa yang kita buat, macam mana nak tekan apa? Okey, kalau contohlah akak join saya punya group Lovers Noris. So, akak just post lah. Dia boleh post, tak ada masalah. Akak post itu nanti memang dia tak akan keluar 100%. Sebab ditapis, tahu tak? Benda tu ditapis oleh tim saya. Memang benda tu ditapis. Saya akan bantau dekat tim saya, kena tapis satu-satu. Sebab macam-macam you all share, tahu tak? Mengarut kodan. So bila mengarut tu saya tidak boleh nak you all post masuk, terus post masuk, tak boleh. Sebab kena tapis satu-satu, one by one. Kalau tidak memang macam-macam pokokmu masuk. Okey? Sama lah juga kalau you all punya dalam grup PJJ saya pun you all boleh post, tak ada masalah. Post je, tekan situ dekat tag dia tu. Allah nak najar pula dah. You all pergi dekat Facebook, okey. You all pergi dekat Facebook, lepas tu you all pergi, contohlah you all join saya punya group yang free tu, Lovers Noris ke. Okey, so bila you all join saya punya group Lovers Noris, alright, okey, mana dah. Saya punya group ni banyak bertambah makin hari, tahu tak? Okey, so di sini, okey, you nampak ni. Alright. Nanti bentar. Okey, you nampak sini. Okey, ni group Lovers Noris. Okey, so ni group Lovers Noris dah ada 2.6k dah ni. Ramai lagi yang belum approve. Ramai lagi, saya akui. Memang ramai lagi. So kalau macam mana you all nak post benda ni, you all nak tekan macam mana, you all pergi dekat atas write something ni. Tak tahulah kalau macam saya tulis kod BI. Kalau kod BI ke apa tulis sesuatu ke apa. Tulis sesuatu ke. So you all klik atas ni, lepas tu tulislah. You all masukkan gambar-gambar ke apa ke gapo ke. So nanti tunggu tim saya approve. Nanti tim saya akan approve. Kalau benda tu logik lah masukkan dalam group tu. Kalau tak logik memang tak akan approve sampai bila-bila. Sorry to say. Okay. Nori ada tak lawyer yang macam Nori size 15 tapi nak size 10? Ada. Ni ada. Saya pun baru beli. Sebab apa? Sebabnya saya nak buat something. Saya nak buat Swiss roll. So saya akan guna dari ni. Ni 10 kali 10 deh. Ni 10 kali 10. Nampak ni? Okey lah ni. Kecil lah. Sesuai lah. Kalau macam you all punya oven you all kecil kan, boleh lah guna ni. Kalau 9 kali 9 tu kecil dah. Kalau sebelah tu dia besar sikit. Kalau ni okey lah. Alright lah. Okey lah. Okey. Macam saya, sebab saya nak buat ajaknya, planningnya. Nak buat Swiss roll. Tak tahu lagi bila tu. Jadual tak berapa nak menyisihkan. So saya kena susun betul-betul lah. Kena WhatsApp tim saya deh. Akak WhatsApp tim saya deh. Bagi tahu tim saya.
bagi tahu tim saya sebab ni sebab dia datang satu set tu. So kena tengok tengok ada ke tak. Kalau ada boleh lah. Kalau tak ada memang tidak dapat nak bantulah. Kalau tidak you pergi beli dekat Lazada, Shopee lah. Okey. Lori semalam Zu cuba buat kek minum petang, letak buttercream tapi nak tanya kek dia dah angkat melekat atas jaring. Sebab apa? Sebab kek melekat atas jaring tu sebab apa? Sebab biarkan dulu, sebab dia masuk dah. Tapi akak biarkan dulu kat dalam oven tu. Biar dulu dalam 2 hingga 3 minit dulu. Biar dia masuk betul-betul dulu, baru dia masuk, baru dia tak melekat kat jaring. Kalau tidak memang dia melekat kat jaring lah. Kalau you tengok, kalau macam saya nak cepat, so saya akak tengok lekat kat jaring. So gitu. Tapi kek kita stay okey, tak ada masalah kek kita. Cuma dia akan melekat lah. Kalau you tak nak bagi melekat, dia kena biarkan dulu, biar dia masuk lebih sikit. Baru okey. Swiss roll biasa saya berapa loyang macam tu? Swiss roll biasa saya berapa loyang macam tu? Apa tu? Saya sebelum ni saya belajar saya 15. Saya belajar saya 15 kali 15. Dapatlah 2 biji. 2 biji saya besar tu lah. Tapi hak ni saya nak terus buat. Saya je ni orang. Lalu saja buat tu lah. Tahu tak? Sebab kita kena more kreatif, tahu tak? Kena kreatif. Lain pada orang, So, bila lain pada orang, kita kena ke depan lah. Bila ke depan ni, of course lah, kita kena buat macam-macam, tahu tak? Buat gol ni tak kena. Buat gol ni lah, lawyer gol ni. Orang lawyer. Dia tu guna lawyer tu. aku guna lawyer ni. Dia, tak? Sebab tu lah, kalau orang tu guna, orang guna macam guna gambar ke. Saya nak guna gambar aku. Sebab apa? Sebab belum tentu lagi kalau dia guna gambar saya tu, belum tentu lagi dia buat sama dengan saya buat. Sebab kreativiti dan air tangan ataupun tangan kita ni tak sama. Kalau orang tu ambil gambar kita ke, dia ambil untuk promosi dia punya produk dia ke gapo ke dia guna sebab dia nak. Contoh dia tengok gambar kek kita ni comel. So dia ambil tu, dia guna. Lepas tu dia nak buat supaya kita. Belum tentu lagi sama. Belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab kita ni jenis tak kata bukan hak ni je kita buat orang tiru aku lagu ni. Tak apa. Aku guna ni. Gitu tahu tak? Sebab tu lah orang tidak boleh nak. Tak payah nak tiru kita. Sebab apa? Sebab kita ada kreativiti kita. Kita gunakan orang tiru kita. Bila orang tiru kita pun orang tiru aku tak apa, aku tukar lain. Kita tak? Itulah saya. Itulah saya. Bukan kata ada dah orang tiru aku. Alah lah, tak ada lama ni. Tahu tak? Alah lah, tak ada lama ni orang tiru aku ni. Alah lah, tak silap aku buat. Malah aku buat gol ni orang tiru aku. You all jangan down. Di situ you all nampak di situ. Kenapa orang ambil you all punya? Kenapa orang tiru you all? Sebab you all nampak, orang nampak kelebihan you all. Tahu tak? Orang nampak. So orang nak ambil kesempatan benda tu. So benda tu orang kata alhamdulillah lah. Sebab apa? Sebab orang nampak. Tak? Kelebihan kita, orang nampak. Di situ memang kelebihan dah tu. Bila di situ orang dah start ciblak ataupun tiru kita, gunalah manfaat dia. Cari solution lain, guna yang lain, guna cara buat bisnes cara lain. Guna benda tu platform banyak kot. So kita kena moderate benda tu, tahu tak? Kita kena kata pelbagaikan. Okey? Yang tu saya pakai loyang saya 10. Kak dah buat Swiss roll nori. Cantik kejayaan dah. Share kat grup. Saya tengok dah memang cantik kak. Cantik sangat. Tapi akak kena baiki sikit lagi. Kalau nak kata lain sikit lah. Lain sikit. Alright. Saya pun baru beli nori semalam, cari yang size 15 tak jumpa. Dapat yang size 10 terus beli. Nak buat kek coklat strawberry spice mix macam nori buat tu. Boleh. Terus buat bisnes, tak ada masalah benda tu. You all buat, kalau you all buat, you all rasa macam payahnya aku nak cari customer, payahnya. You all gini deh. Kalau macam saya, apa yang saya
ajar apa yang saya buat adalah macam mana permulaan saya nak cari customer. Saya bagi dulu orang terak. Itu yang paling penting lah, bagi orang terak dulu. Saya habis dulu. Habis dulu untuk bagi orang terak. Faham tak? So benda tu di situ, okey. So tak jalan juga. Nampak orang nak terak saja ni tak beli ni, produk aku ni tak beli. Okey, so di situ kita kena mainkan peranan. Okey. Saya bestnya hari ni you all buatlah posting you all tu kena menarik tak? Bukan kata nak menjual je. Bila posting you all menarik, memang best lah, orang akan sentiasa tengok. Posting you all, posting ni macam mana? You all kena menampakkan apa yang you all buat tu setiap hari, setiap masa. Tahu? Biar orang nampak. Dia ni buat go ni. Aku nak terang lah. Orang nak start percaya dengan kita kena 70 kali. 70 kali. You all buat berapa kali dah? Nak suruh orang percaya dengan kita. Nak suruh orang nampak kita. Orang nampak kita ni. Orang nampak, orang nak percaya dengan kita, orang nak suka dengan kita. 70 kali. You all buat berapa kali? 70 kali lah, bukan 7 kali. 70 kali. Okay? You all nampak saya buat setiap hari berapa kali? Tahu? So, di situ nampak dia ni Norris lah. Buka Facebook Norris. Buka Facebook Norris. Tahu? 70 kali. You all buat berapa kali? Okay, first time buat tu insya-Allah nanti kita perbaiki. Buat kak. Sebab akak ni nampak masa depan lah. Tu saya. Nak dah hang saya boleh terapa. Sebab saya nampak lah akak fokus benda tu. Tapi cuma akak kena buat bisnes tu biar kita fokus kepada benda apa yang kita nak. Tahu tak? So itu yang saya akan terapkan dekat saya punya guru expert untuk minggu ni deh. Untuk minggu ni banyak task yang saya akan bagi. Saya akan you all keluarkan apa yang terbuku dekat hati you all tu, saya nak you all keluarkan. Okay? Alright. Nori saya baru je buat kit slide coklat campur pandan. Thank you Nori beri ilmu free. Okay lah. Banyak lah tu. Alright. So okay lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Semoga apa yang saya share ni dapat aha moment dekat you all. Dapat kata poin-poin yang you all dapat tangkap, yang you all dapat. So ambil lah, gunakan sebaik mungkin. Ilmu yang saya share ni ilmu free ya. Yang daripada, sebab saya jenis suka yang kata lebih kita buat bisnes. Kata bisnes ni kita tiru basi apa yang orang buat. Okay? Kita tiru basi, okay, apa yang orang buat. Cuma apa yang kita tiru basikan, kita kita change sikit untuk kita nak lain sikit. Tahu tak? Benda tu sama, cuma kita change sikit. Itu yang saya buat, tahu tak? Itu yang saya buat. So memang orang suka nak buat benda tu. Sebab apa? Sebab memerlukan kreativiti, memerlukan daya fikiran yang kena tinggi lah. Tahu tak? So okay lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Semoga you all dapat manfaat. Dan tak salah you all share juga dekat orang lain juga. Terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak yang setia, yang sentiasa follow saya punya page, yang sentiasa bagi support dan sokongan untuk saya nak bagi lebih lagi. The more value, the more gift untuk you all, the more manfaat untuk you all. The more you give, the more you get, insyaAllah. So doakan saya dan tim terus memberi manfaat dekat you all, insyaAllah. Okey, yang baik itu semua datang daripada Allah. Yang buruk, yang hina, yang daif itu saya akui datang daripada kelemahan diri saya. Saya kata insyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. InsyaAllah saya akan share lagi, banyak lagi yang saya akan share dekat you all. Okey. Nori nak tanya, Brownie dah kit sama ke kiraan harga dan untung? Sama je. You all guna je tu. Guna tu je. Guna je platform tu, tak ada masalah. Okay. So okay lah, saya undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Buat sampai jadi. Bye bye.